Live, ha? Nah, ya. Nak mulakan tak? Kau macam mana tak dengar suara? Boleh mula sekarang insya-Allah. Kita Ha, dah live. okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa alihi al-akramin wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Abdul Fattah dan juga semua ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi dan kita sambung perbincangan pada minggu lepas mengenai amalan mengikut hawa nafsu, mengikut suka hati kita, yang mana ianya akhirnya menderita. Inilah yang telah kita sebutkan minggu lepas. Kenapakah amalan ikut suka hati, ikut hawa nafsu ini berleluasa pada zaman kita ini, terutamanya ketika kita sedang berusaha melawan wabak penyakit COVID-19 ini. Kita dapati penyakit ini adalah antara punca dan juga sebab utama bagaimana tersebar dengan meluasnya penyakit ini akibat daripada kita sama-sama kita tidak dapat mengawal hawa nafsu dan kita tidak boleh mengawal keinginan, kemauan diri kita, yang mana akhirnya ianya merugikan kita semua. Dan pada hari ini negeri kita ini mencatatkan 700 lebih kes pada hari ini. Yang mana kes-kes ini kita kira masih tinggi lagi lah. Maknanya ianya suatu nombor yang masih tinggi lagi pada kita. Dan ini boleh membimbangkan kita kerana anak-anak kita akan ke sekolah tidak lama lagi. Samping itu kita dapati kerajaan telah membuka beberapa sektor seperti pelancongan dibuka ke langkau sebagai suatu masa percobaan untuk melihat adakah berjaya ataupun tidak. Kalaulah berjaya, katanya akan dibuka pula tempat-tempat yang lain selepas daripada ini. Namun demikian, kita telah masuk ke fasa yang ketiga daripada PKP kita ini, mana dalam fasa ini menyaksikan anak-anak kita akan mula ke sekolah. Hal inilah kita dapati di akhir hujung bulan 10, kata pihak kerajaan, kata Menteri Kesihatan sendiri, mana kita akan mula berada dalam fasa endemik. Maknanya penyakit itu akan berada di kawasan kita saja, tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Ia berada di suatu kawasan yang mana ianya tidaklah menjadi pandemik sebelum daripada ini. Namun demikian, kejayaan untuk mewujudkan endemik ini, iaitu merebak di suatu kawasan tertentu sahaja, ia bukanlah sebagai suatu berita yang menggembirakan semua orang. Kerana menurut Menteri kita sendiri, katanya liku-liku dan jalan ke arah itu masih jauh lagi.
Ini adalah kerana memandangkan dua perkara yang ditekankan. Pertama sekali ialah perkumpulan. Itu yang masalah yang pertama ni, iaitu kita berkumpul berjemaah ni. Sudah lama kita ni diajak supaya berjemaah, diajak kita bersatu, diajak kita supaya rapatkan barisan, diajak kita ni supaya berada dalam satu kumpulan, jangan pecah sama kita. Ini yang pertama sekali yang mana kata menteri kita ini bahawa dibimbangi tidak berjaya kita dalam fasa endemik ini jika kita gagal dari sudut perkumpulan, iaitu berkumpul ni kita gagal, kita tidak dapat mengawal, bahkan kita ini mungkin berkumpul dalam jumlah yang ramai, kita tidak heran lagi dah kepada wabak ini. Kita masih lagi ingat macam dulu-dulu kita boleh beripung dengan senang hati, tak kira lah di padang permainan ataupun di stadium, di tepi pantai, ataupun juga mendengar ceramah dengan skala yang besar, ataupun menghadiri parti-parti yang dibuat untuk hiburan, ataupun juga perhimpunan keluarga, perhimpunan untuk kenduri, perhimpunan untuk majlis-majlis yang lain lah, sama ada majlis keagamaan atau majlis kebudayaan. Ianya adalah sebagai sesuatu yang sangat dibimbangi, kita tidak dapat mengawal, iaitu perkumpulan ini. Yang keduanya yang ditekankan juga ialah kegagalan kita pada mengikut SOP, itu juga masalah. Jadi dua ini yang dibimbangi, iaitu berkumpul dan gagal mengikut SOP. Di SOP ini ditekankan selalu supaya jauhi daripada jarak 1 meter, 2 meter. Itu janganlah kita sama sekali bersentuhan antara kita. Kemudian lagi menggunakan sanitizer umpamanya, menggunakan mask, itu 2 lapis. Ini dipanggil sebagai SOP. Jadi SOP ini juga ditekankan banyak kali. Kerana ada yang mana kempen memberitahu supaya kita ini jangan duduk dekat. Kemudian jangan duduk tempat yang sesak. Kemudian kita janganlah bercakap dekat-dekat. Ini semua SOP yang telah disebutkan sebelum ini dibimbangi takut gagal. Jadi inilah yang telah kita bincang pada minggu lepas, iaitu bagaimana manusia ini tak boleh nak ikut peraturan. Kenapa manusia ini payah nak ikut peraturan? Yang kita telah berikan sebab-sebabnya pada minggu yang lepas. Antaranya pada minggu lepas kita sebut, pertama sekali payah nak ikut ini kerana kita dah dibiarkan bebas sejak pada kecil. Jadi mengikut kemahuan kita, kebebasan hati kita ni diajar daripada kita kecil lagi. Ini sebab kita payah nak tinggal perkara-perkara yang biasa kita buat. Samping itu kita telah sebutkan juga kerana berkawan dengan orang yang tidak ikut SOP ni, ini juga masalah kita. Itu kita berkawan dengan kawan-kawan yang tidak membantu. Samping kita ni kurang dari sudut agama kita, dari sudut pengetahuan agama. Kita sangat kurang, menyebabkan kita hanya tahu hukum-hukum yang kasar-kasar je. Hukum-hukum ketika darurat, ketika mari wabak penyakit ni kita dah nak mengaji, tak sempat untuk kita nak belajar. Ini juga antara sebab kenapa timbulnya perkara ini yang telah kita cerita minggu lepas. Di samping ini kita sebutkan juga kurangnya amal makruf nahi mungkar. Itu juga antara sebab kenapa jadi terlalu mendegil orang kita ini, kerana kurang kalangan kita yang membuat amal makruf nahi mungkar. Itu juga antara sebabnya bila mereka melihat orang tidak tegur ni, jadi dah jadi biasalah. Orang nak tegur pun tak berani juga. Ini juga antara sebab kenapa kurang tegur antara kita ni berlaku, menyebabkan jadi subur lagi pelanggaran kepada norma baharu yang sedang kita berada sekarang ini. Di samping itu tuan-tuan, kita dapati bahawa sebabnya ialah manusia ini suka kepada aktiviti dunia. Ini juga sebabnya
Dalam bahasa dunia ni manusia ni berbayar pun tak apa, beli tiket pun tak apa. Berbeza dengan akhirat mayang, sunat umpamanya di rumah, baca Quran, berzikir. Oyanya orang kurang minat. Melibatkan pada akhirat ni, jumlah orang yang minat pun tak ramai. Ni antara sebab juga itu hati manusia ni suka kepada dunia, beripung, berpesta, melakukan hal yang mana kita kata boleh membawa kepada kemudaratan lah. Berhibur dengan ajah dan kadar yang kita kata tidak sepatutnya lah. Hiburan ini terlalu banyak sangat memusnahkan kita. Tuan-tuan, oleh kerana itu kita kata ini antara sebab-sebab yang telah kita tengok minggu lepas. Kenapa manusia tidak boleh nak diikat dengan SOP. Kenapa setengah-setengah tempat gagalnya kita menjaga SOP, dan kenapa setengah-setengah kawasan kita dapati kurang berjaya dalam mengekan pada wabak pandemik ini. Ini juga adalah masalah yang mana kita kata melibatkan pada sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Lalu pada malam ini kita nak melihat bagaimana penyelesaian yang boleh kita cadangkan untuk masalah ini dari sudut agama lah. Bagi pihak kerajaan, dia dah ada dah penyelesaian dia. Mana hak degi apa umpamanya dikenakan bayar denda, dikenakan kompaun. Ini bagi pihak kerajaan, mereka ada pendekatan yang dibuat. Kemudian syarikatnya, premisnya, denda yang tidak sama dengan orang perseorangan. Jadi kesemua itu dah ada dari sudut peraturan dan undang-undang. Cuma kali ini kita nak melihat daripada sudut bagaimana pandangan agama kita ini untuk mengawal kepada hawa nafsu kita ni, mengawal kepada kebiasaan norma yang lama dulu yang kita tak boleh nak tinggal. Kerana kebanyakan di kalangan kita ni bila dengar SOP apa ni sesak nafas, sesak dada dia, jadi sepik fikiran dia, seolah-olah mereka ni tak tahu nak hidup dah. Kalau tak boleh nak pergi makan, tak boleh nak beripung, tak boleh nak berada di tempat-tempat tertentu untuk berrekreasi umpamanya, tak boleh menghadiri upacara tertentu. Dia kata dah hidup buat benda apa kita ni. Hidup buat benda apa kita ni. Kalau siapa tahap tak boleh untuk nak beripung, tak boleh merayakan sesuatu kegembiraan, ada perkahwinan ke, ataupun juga hari-hari kebesaran Islam ke, ataupun juga majlis-majlis tertentu, tahlil ratib umpamanya, ataupun juga jamuan-jamuan yang diadakan, persyukuran umpamanya. Kalau tak boleh beripung, kita tak boleh hidup sebegian faedah apa kita ini jadi manusia. Ini setengah-setengah di kalangan kita ni bila diberitahu mengenai SOP ini, kekangan-kekangan dan juga perbatasan yang perlu dibuat antara kita ni, setengah orang dia rasa sepik dada. Dia berasa seolah-olah hidup tak ada guna lagi, tak ada lagi hidup ni berkualiti. Kenapa mereka ini jadi seolah-olah tidak boleh dikawal lagi, tidak boleh mengawal diri mereka, hawa nafsu mereka. Apa sebabnya? Kita kata itulah di minggu lepas kita dah sebut banyak sebab-sebabnya. Antara yang paling kuatnya ialah didikan daripada awal lagi, bagaimana manusia itu dibiarkan bebas dia. Mereka ini tidak boleh lagi nak mengawal diri mereka sendiri tadi. Jadi pertama sekali malam ni yang kita ajak untuk merawat penyakit ini. Untuk mengawal penyakit tak boleh nak kawal diri ni. Supaya masing-masing kita jaga kita. Makna kita ni biarlah kawal diri kita. Kalau kita boleh kawal ni, kita orang kuat lah. Kerana Nabi SAW sendiri telah membuktikan di dalam hadis baginda SAW sendiri, iaitu bukannya orang yang kuat ini mampu mengalahkan dalam gelanggang gusti. Bukan dengan kekuatan badan, kekuatan body kita ni, kekuatan otak kita, kekuatan lengan kita. Bukan orang tengok
ukur dari sudut itu. Tapi orang yang kuat kata Nabi, man yamliku nafsahu. Orang yang boleh kontrol, boleh kawal diri dia, itu orang yang kuat. Ini yang kita katakan mana tuan-tuan mengawal diri, inilah yang ditekankan sangat oleh kalangan ahli tasawuf. Mereka tahu bahawa kekuatan duduk di situ. Maknanya kalau kita ni tak boleh kawal diri kita, maka apa beza kita dengan binatang dan haiwan? Mereka pun tak boleh kawal diri. Kalau kita tengok binatang, dia nak makan, dia makan je kat mana-mana. Tak kira dah depan tuang dia ke belakang tuang dia, dia makan je. Kalau dah dia nak bersama dengan yang betina pun, dia teruskan saja depan orang pun dia buat. Kerana dia tak boleh nak kawal. Samalah juga kalau lah dia nak keluarkan suara dia, tak kira lah yang nak mengembek lah. Kalau lah ayam jantan pang berkokok, dia tak kira dah orang nak tidur, tak tidur, dia tak boleh nak kawal. Dia pupuk saja, dia tak ada timbul masalah kawal, tak kawal, ni tak boleh. Itulah lembu kubah, dia nak kecing, tak kira dah. Kena atas lepas tuang dia pun, dia tak cara dah. Dia nak berok samalah juga. Belang-belang tuang dia eret pun dia boleh berok. Lagi, ini benda yang kita kata bahawa tak boleh kawal. Jadi perangai tak boleh kawal. Ini sebenarnya ada pada haiwan. Jadi kita, kekuatan kita manusia ini kita boleh kawal diri kita. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita SAW tadi, bahawa alaisa syadid bis-sur'ah. Bukannya orang kuat ni orang yang kuat dengan bergusti dia, dengan kekuatan badan dia, bukan. Tapi orang yang kuat yang dijelaskan oleh Nabi kita, man yamliku nafsah. Orang yang boleh kawal diri dia. Indal ghadab, ketika dia marah, itu antara yang payah nak kawal tu lah. Bukan maksud kawal pada masa marah je. Ada masa kita senang hati begini, ketika kita tidak marah pun kena kawal juga. Keinginan kita ni jangan terlalu bebas sangat. Jadi nak kena kawal. Ini yang mana kita kata pertama sekali yang perlu ada pada kita pada malam ni, untuk kita merawat penyakit ini, pertama sekali ialah kita kena beri peringatan lah. Kena beri peringatan kepada apakah akibat-akibat yang buruk kalau kita melanggar SOP, kita ikut normal lah. Jadi nak kena cerita semua benda ni. Nak kena bawa semua cerita, nak kena khabar semua. Ni marang 6 orang. Anak beranak dia mati belaka. Kena belaka. Daripada seorang ke seorang. Anak pada Kuala Lumpur balik. Kemudian kena ke ayah. Kemudian daripada ayah turun pula ke mak. Mak dak lagi. Nak pergi hospital, bunyi kata cucu pula kena pula. Daripada cucu ngayak ke mak dia pula menatu. Daripada menatu pula pergi kepada suami pula. Ini contoh-contoh yang kita kata nak kena cerita benda-benda. Daripada seorang, daripada nila setitik tapi merosakkan susu sebelanga. Ini yang perlu dicerita. Ada cerita-cerita segini memberi iktibar, memberi ingatan. Bagaimana bahayanya wabak ini. Walaupun nampak perkara ini di setengah-setengah negara dah reda dah tenang dah sikit, dah boleh kawal dah, tapi dia sangat bahaya. Nak kena cerita bagaimana berasal daripada seorang bawa ke surau, modal habis satu surau kena. Modal daripada satu surau pindah pula kepada sebuah kampung pula. Ini contoh yang kita kata akhirnya menyebabkan beribu, bukannya main ratus dah. Beribu orang dimasukkan ke pusat kuarantin. Daripada beribu ini ada kematian pula. Daripada kematian tinggal pula anak yatim. Daripada kematian tak ditinggal pula bini yang tak ada mata pencarian, tak ada nafkah. Jadi sebatang kara dia nak makan dengan anak-anak. Jadi susah kita kata ini nak kena cerita. Itu yang pertama sekali untuk merawat penyakit kita. Ini terlalu bebas sangat.
ialah kita perlu cerita juga. Tak boleh sama sekali kita buat senyap, sama kita tidak ukit langsung. Tidak sebut langsung bagaimana nasib yang menimpa kepada orang yang pernah melanggar SOP ni. Orang yang hidup mereka tidak ikut peraturan ni, mask pun tidak pakai, pergi ke mana-mana duduk dekat dengan orang. Kemudian pula taklah setengah mereka ini tidaklah kita kata menjarukkan diri daripada orang lain. Duduk dekat-dekat mereka, sanitizer pun orang tidak pakai. Tak percaya langsung ada wabak penyakit ini semua kita kena cerita bagaimana akibat yang berlaku ini dia boleh menyebabkan susah kepada orang lain. Jadi kalaulah penyakit ini mati kita seorang, menyebabkan kita seorang hilang nyawa, tidak melibatkan orang lain, boleh jadi kita kata macam kematian yang lain. Belanggar umpamanya, mati kita seorang je belanggar tu, pecah kepala ke patah tekuk ke kita seorang je, itu tidak timbul masalah. Kalaulah kematian yang lain, penyakit kanser umpamanya, mati kita kanser otak, menyebabkan mati kita seorang je, darah tinggi samalah, tekanan darah itu sangat tinggi, menyebabkan jadi pesang umpamanya. Habis homos situ je, dia tidak jakit korang penyakit begitu. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini ialah kematian kita menyebabkan jadi orang lain mati pula. Yang timbul masalah yang kita tebang cakap sangat ni, yang mana kita kata perlu menjaga norma yang baru ni, kena hidup dengan cara yang baru, kena ubah hidup kita ni menjadi norma baru ni, yang mana kita sendiri nak kena ubah diri kita. Kalau tak, nasib kita ini tidak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah nasib ataupun juga tidak akan mengubah apa nak jadi hala tuju kepada kaum tu. Ada kaum tu, bangsa itu atau kumpulan tu tidak akan berubah. Tuhan tak akan mengubah dia. Itu sebagai sunnah Allah Ta'ala. Jadi dia buat peraturan gitu tu. Dia buat peraturan orang kena ubah, barulah aku ubah. Maknanya itu adalah sunnatullah. Di mana dia mengubah manusia ni bila mereka sanggup untuk mengubah diri. Jadi kalau kita tidak mengubah diri kita ni, kita nak duduk dalam keadaan lama lagi, kita tanggunglah. Kita tanggunglah dalam keadaan aktiviti ekonomi kita tidak memperasakan dengan keadaan ramai yang mana dibuang kerja, keadaan nafkah payah nak cari, itu tak termasuk lagi orang jual, umpama orang nak beli pitih tak ada, kerana punca mata pencarian ni jadi susah. Jadi tidak dapat nak beli kerana duit tak ada, umpama. Jadi orang nega pun jadi sedih juga. Ini contoh yang kita kata bahawa dari sudut ekonomi pun kita sekarang ni berada dalam keadaan yang tenang tadi. Jadi dari sudut sosial pun sama juga, kita dah sebut dah. Bila kita tak boleh jaga ni, jadi bermaksud kita dalam hal-hal sosial ini banyak terbatas. Maknanya kita tidak boleh untuk nak berjumpa dengan kawan-kawan. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh mengawal. Sosial ini suatu keperluan. Mana bila kita sebut ziarah, menziarahi, itu suatu keperluan yang diizinkan oleh syarak. Bukan ziarah orang tua, ziarah ulama, ziarah guru kita, ziarah jiran tetangga. Ini benda yang ada di dalam Islam kita. Tapi ini terpaksa dibataskan. Kenapa? Kerana kita tak boleh kawal. Kerana kita tak boleh kawal. Kalau kita boleh kawal, insya-Allah aktiviti sosial ini benarkan. Aktiviti bersukan, riadah pun sama. Tidak dibenarkan. Bila kita tak boleh nak kawal. Setengah-setengah di kalangan kita bila jogging dengan berkumpulan, duduk dekat-dekat pula, makan minum,
Sebutkan tidak ada langsung SOP ni semua, aktiviti riyadhah pun terganggu. Apatah lagi dia kata melibatkan pada hal-hal kemasyarakatan pun sama lah juga. Kerja-kerja kemasyarakatan nak gotong royong, umpama. Jadi gelak gambar lah kita. Bila kita tak boleh nak jaga SOP ni. Apalagi kenduri-kenduri, pekat kapung, tidak boleh dilakukan lagi tak macam dulu dah. Kita boleh memasak bersama. Boleh kita nak lapar lembu bersama. Ini benda-benda yang berlaku akibat kita tidak boleh mengawal. Jadi aktiviti-aktiviti begini adalah dilarang. Jadi yang pertama sekali kita sebutkan tadi, sebutkan pada orang ramai, cerita-cerita bagaimana nasib dan akibat yang menimpa kepada orang yang tidak boleh mengawal diri mereka, tidak boleh mengawal hawa nafsu, lalu akhirnya terjerumus dalam keadaan yang kita kata meningkatnya nombor dan angka kes-kes setiap hari ini. Yang keduanya yang perlu juga kita ambil tindakan ini ialah mengelakkan daripada bersahabat, bersaing orang panggil atau berkawan dengan orang yang tidak suka SOP ni. Ni tak boleh buat kawan, ni tak boleh buat saing. Kita jangan saing orang gini. Kita tahu dah mereka ni memang orang tak akan jaga, ilmu rendah, kadang-kadang tak ada civic langsung pun mereka. Nak batuk-batuk je. Nak bersin-bersin depan orang tak ada ambil kira langsung dah. Bahaya tak bahaya, mask pun tak pakai mereka ni. Bahkan kita lihat dia ni dah merayak mengatur sekali tempat dia pergi habis tu. Ini yang kita kata elokkan orang begini. Ini cara nak merawat masalah yang sedang kita hadapi ini. Itu hendaklah kita elokkan daripada berkawan dengan orang yang tidak tahu ataupun tidak boleh menjaga SOP ni. Kerana orang begini patut dijauhkan supaya jangan dekat dengan kita, dengan keluarga kita. Orang begini janganlah siapa kita pula ajak untuk mari bersama makan, berjamu pula, kemudian pula ajak dia dengan orang lain pula, pakat beripung kita pula hancur pertemuan, perjumpaan, sedangkan kita tahu dia ni memang orang tak ada SOP. Jadi orang yang tak ada SOP kita kena jauhkan. Ini norma baru yang kita kena jaga. Jadi kalau kita tak boleh nak jaga ni, maka kita tak berjaya dah nak mengawal diri kita. Jadi kalau kita tak boleh nak mengelak dari orang sebegini, apa kekuatan kita yang kita cerita pada malam ni, hamba tak boleh kalau tak sign dengan kasing itu, tak jumpa dia 2 hari, rasa pungguk rindukan bulan, hamba rasa hidup macam tak lekat aje. Jadi dia dah tahu kasing ni jenis memang tak ada SOP. Kalau sebut kasing ni memang tak ada SOP, tangan dah aje basuh. Itu juga mah tak pakai. Mau dia ngata riti dia pergi. Pak hok dia pergi tu hok sesok dia pergi juga. Kemudian pula kasing ni bukannya orang yang jahat tahu jaga-jaga hak kebersihan ni. Jadi bagi dia ada keadaan ni pakaian dia dia pakai 2-3 hari tu lah menyebabkan kita kata boleh menyebabkan bereboknya kuman dengan lebih mudah. Ini contoh kita kata perlu dielakkan. Jadi ini perkara yang kedua untuk kita nak merawat diri kita ni supaya ikut hawa nafsu. Itu kita nak kena kawal, iaitu saing orang yang kita pilih yang menjaga SOP. Nak kena rawat dengan cara tadi, iaitu jangan ikut sangat pada diri kita ini. Nak berkawan ikut siapa saja tak. Pada ni naklah kita merawat diri kita sendiri, iaitu pilih kawan. Pilih kawan yang mana ianya adalah orang yang mana ada peraturan, ada civiknya, ada SOP-nya. Jadi orang begini adalah lebih selamatlah untuk kita berkawan. Yang lain-lain bukan kita suruh kelahi, bukan kita suruh bala, bukan kita suruh putus hubungan. Kita masih ada lagi alatan-alatan media sosial yang ada.
Kita ada lagi telefon umpamanya boleh telefon. Ada lagi aplikasi-aplikasi yang menghubungkan kita dengan mereka. Tidak putus hubungan, cuma kita kata nak berjumpa ataupun juga nak bersemuka ni, biarlah orang yang mana patuh pada SOP ni untuk mengawal keadaan yang sedang terjadi ni. Yang ketiganya, untuk merawat penyakit ikut suka hati kita ini, ialah kok mana-mananya nak kena tambah dengan agama juga. Inilah pentingnya hak agama. Kita tengok dalam hal-hal penyelesaian masalah, kita kena balik pada agama. Mana kalau kita tengok kepada orang tak jaga SOP ni, memang dia agama dia lemah. Agama nipis. Mereka tak ada kuasa benda pun dosa pahala bagi mereka. Kerana kita orang agama ni, kita tahu memberi mudarat pada orang ni boleh dosa beri. Dia nak kena faham apa pentingnya kita menambah orang ramai dengan agama. Dia nak kena beritahu bahawa dosa-dosa ni bukan dengan sebab sepak orang. Bukan dengan hanya kita tumbuk orang saja, terajang orang. Bukan dengan kita ketek barang dia saja, bukan kita pergi pecah kereta dia saja. Bukan dengan sebab kita ganggu rumah tangga dia, dengan sebab kita ganggu maruah dia, anak dara dia. Bukan waktu saja nak kena cover bahawa memudaratkan, menyakitkan orang, antaranya ialah kita tidak mengamalkan norma yang baru ni. Ini yang penting kita kata agama nak kena tebal. Dalam dunia hari ni agama nak kena tebal. Kalau kita agama nipis, tidak nampak langsung dosa pahala ni, susahlah kita. Jadi kita tak nampak benda yang memudaratkan, yang haram, yang berdosa itu, kita tak berasa pun seolah-olah benda itu bahaya dalam agama kita, terutama di akhirat nanti. Hadis Nabi SAW mengatakan bahawa orang munafikin melihat dosa itu seperti lalat saja, yang hinggap di atas hidung dia, tak ada beri apa-apa kesan, tak jadi kudi gatal pun. Sedangkan orang Islam melihat dosa itu seperti bukit, seperti gunung yang nak menghempak, nak jatuh atas kepala, nak kawal guana, nak tahan guana, nak tapung guana, gunung tu jatuh atas kepala kita, memang dak orok oleh kita. Ini yang mana beratnya dosa tadi, seperti bukit, dia berat dia. Ini orang mukmin ni, yang mana melihat satu dosa yang terjadi itu, dia menyebabkan suatu titik hitam dalam hati. Bila banyak sangat titik-titik ini menyebabkan hati kita jadi lumpuh. Bila jadi lumpuh, mati hati kita, mampus hati kita tadi. Bila hati tak ada, maka tinggal body sajalah. Body ini daripada tanah. Dia Allah Ta'ala, dia tidak melihat kepada tanah body kita ni. Kerana setiap orang masing-masing dicipta dari tanah. Jadi tanah ni Tuhan tak tengok, dia tengok kepada hati tu. Di situ nilai yang sangat tinggi pada manusia, di situ nilai yang mahalnya. Bahawa hati yang hidup, hati yang boleh dengar kata-kata orang, hati yang bukan degil nak dengar nasihat. Kerana hati molek, jadi fleksibel dia. Ada pun hati yang berkarat ni, kita nak buat dia ikut yang kita nak, walau tahu baik ni payah. Ibarat karat dengan barang yang licin molek tak sama. Esel pintu. Esel pintu kalau karat, kita nak buka pintu pun payah. Bunyi kerek, tak lacur. Tak serupa dengan hot licin. Mana kita nak buka 30 kali sehari pun tak ada masalah. Itulah hati manusia. Apabila berkarat dia, apabila titik-titik hitam banyak doa ni, ia jadi payah nak mengikut kepada perkara baik. Kerana itulah bila hati tak mayabah, bila hati ni gelap, kita kabarlah banyak mana pun dia tak boleh nak ikut. Kita wa'ai tahu maya ajak tiap-tiap malam Jumaat tak jadi apa. Panggil pakar konseling so bagi nasihat pun tak dengar kata. Jadi semua ini akibat daripada hati kita kata. Kerana itulah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tuhan tidak melihat pada rupa parahmu. Semak tak semak, dia tak tengok dari sudut tu.
Dan body mu dia tak tengok. Adakah body kata ke, body yang kuat ke, body warna putih ke, warna hitam ke, dia tak tengok. Tapi dia melihat kepada hati-hati kamu. Itulah penilaian yang kita nak kena tahu. Nilaian yang sebenar kita manusia ialah dengan hati. Jadi oleh sebab itu setiap orang kena tambah dengan ugam. Bagaimana SOP ni kalau kita tak jaga boleh dosa. Kerana dikembang mudarat kepada orang lain. Kita melanggar pada pesanan Nabi SAW sendiri. La darar wa la dirar. Ya, jangan buat mudarat ke orang. Jangan pula balas mudarat itu dengan mudarat orang lain. Jangan. Ini pesanan Nabi. Kata Nabi, orang yang sakit jangan bawa penyakit kepada orang yang sihat. La yuridanna mumridun ala musah. Jangan orang sakit dibawa kepada orang sihat. Kata Nabi, kalaulah mu dengar ada tahu di satu tempat tu, mu jangan pergi. Kalau mu ada dah tempat tu, mu jangan keluar. Ini contoh-contoh yang mana Nabi kita SAW memberitahu kalau kita langgar dosa lah kita. Itu pentingnya untuk kita tambah orang agama dengan dosa pahala dengan agama. Kalau tak, SOP ni dia berasa macam ringan, tak ada apa-apa pun, dia berasa bersalah dia apabila dia keluar bawa penyakit tadi. Dia tahu ke tak tahu, tapi dia bawa ke mana-mana dengan dia tak jaga diri dia. Dia ada sebenarnya suatu pelanggaran agama. Suatu pelanggaran agama yang dia nak kena tahu bahawa ia ada suatu bentuk dosa yang mana setiap orang perlu mengawal diri janganlah melakukan perbuatan dosa tadi. Kemudian lagi yang perlu kita rawat penyakit tidak mengikut norma baru ni ialah kena kuatkan amal makruf nahi munkar. Perlu ada tindak balas daripada masyarakat. Itu bila melihat tak jaga SOP kena tegur. Kena ada orang yang tegur, tak boleh lock itu tak boleh. Kalau tak jadi mua dia. Kalau tak dia akan jadi makin tahu sajalah makin degilah dia. Tak ada orang kabur rasa. Jadi proses menegur ini dengan pelbagai bentuk. Bagi orang yang tak mampu dia itu hendaklah dia benci dengan hati dia. Bagi orang yang mampu bercakap, dia bercakap. Dia kabur, kita kena jaga SOP. Kita ni kena jaga daripada merebak. Kerana keadaan sekarang ini tidak menentu. Bagi yang ada kuasa, pihak berkuasa lah pihak penguat kuasa mereka boleh denda, boleh apa samalah juga. Boleh melalui bentuk ceramah pun boleh, beri nasihat bentuk ceramah pun boleh juga. Samalah juga dengan meninggalkan mereka pun boleh. Kerana tidak bersaing dengan dia. Kerana kita batas keadaan pergaulan, tak cepuk dia, tak panggil dia. Itu boleh juga sebagai suatu tindakan yang kita kata kena ada reaksi. Kena ada tindak balas. Jangan kita tengok orang langgar SOP apa ni kita tumpang sekali. Seolah-olah berbangga pula kita dengan orang sebegini. Ini penting bagi kita ni dalam hal ini untuk mengawal daripada norma lama ni. Kita nak kena ada lah perbuatan amal makruf nahi munkar. Kemudian lagi nak kena cerita juga bagaimana nasib kaum-kaum yang terdahulu. Yang mana bila diberi peringatan ia dah ikut kata. Mereka hancur sehancur-hancurnya. Firaun umpamanya Nabi Musa dah beritahu pada dia supaya janganlah buat perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Duk mengaku Tuhan, jangan duk sombong apa kita dengar kata-kata nasihat yang baik. Akhirnya hancur Firaun tadi. Sama juga kaum Nabi Lut. Bila dia beritahu ada mereka janganlah bersama laki sama laki. Sama juga. Kaum Nabi Nuh sama. Mereka ini orang yang telah diberi pesanan. Pesanan oleh orang yang berada di jalan yang benar lah. Jadi yang ini kita kena cerita bagaimana kalau kita tak dengar kata, maka ia akan merebak lebih teruk lagi. Dan inilah nasib yang dialami oleh orang dulu. Bila orang baik beri pesanan, bila orang baik beri nasihat, mereka tak dengar, maka inilah
yang terjadi pada zaman-zaman dulu di mana Allah Ta'ala menghukum pada seluruh kaum tadi. Bukan hanya seorang dua. Kemudian dah diceritakan juga kepada orang agama bagaimana orang dahulu mereka mendidik diri. Mereka tak bagi semua perkara yang disukai oleh diri mereka. Mereka ini mengawal diri. Mereka boleh kawal diri mereka sendiri. Sayyidina Umar, dia makan roti yang keras. Walaupun pada zaman itu ada orang yang makan roti yang lembut kerana dia tak nak ajar diri dia itu dengan perkara yang mewah. Bila mari orang Iraq bertemu dengan Sayyidina Umar, dihidangkan roti yang keras. Mereka makan dengan lagak, dengan rupa, dengan muka seolah-olah tidak suka. Dengan wajah mereka riak boleh dipahami seolah-olah mereka ini agak membenci makanan tadi. Lalu Sayyidina Umar mengatakan Allah Ta'ala memberitahu pada kita ada orang atas dunia ni, dia ambil belaka dah mewah-mewah ni, sampai sikit pun tak ada di hari akhirat. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kamu dah berhabis dah. Molek-molek, sedap-sedap di dunia ini. Jadi dia membiasakan diri ini dia supaya jangan hidup dalam keadaan memanja-manja sangat. Ini contoh yang kita nak kena tahu kepada orang agama bagaimana mengawal diri tadi. Sama juga Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi khalifah, dia kawal diri dia. Pakaian dia salah saja setengah riwayat mengatakan tidak seperti sebelum padanya. Dia menjadi orang yang zuhud dia. Ini contoh yang kita kata bagaimana dia kawal diri dia. Tadi walau dia memiliki jawatan yang tinggi, Abdullah ibn al-Mubarak, ini juga orang yang mana kalau dilihat pada kisahnya, mana dia kawal diri dia. Perjalanan pergi ke Mekah, lalu dilihat ada seorang wanita, bila ahli jemaah haji dia buang burung yang mati, tiba-tiba ada wanita pergi kutip burung tadi. Lalu dia ikut, dia tengok ke mana yang pati wanita ni ada pula adik dia. Mereka ni sangat miskin, mak ayah tak ada. Mereka makan bakar burung tak ada makanan, keadaan mereka darurat. Lalu diputuskan tak pergi haji pun tak apalah, kita bantu orang. Ini orang panggil orang kawal diri. Kita tak dengar orang kata umrah boleh pergi. Dengan harga 14,000, 15,000, kita nombor 1 daftar. Dalam keadaan jiran kita beras tak cukup, kerja tak ada, anak isak susu pun tak ada, menangis semua budak tadi tak cukup zat apa. Kita tak rasa susah hati. Yang penting kita nak buat umrah, nak buat haji. Ini yang kita kata mengawal diri. Perlu ada. Yang lain-lain tokoh seperti Fudail bin Iyad, umpama ini contoh-contoh yang kita kata terlalu banyak. Kisah-kisah ini perlu diberita, perlu dicerita kepada orang agama supaya mereka faham bahawa dalam Islam kita ni mengawal diri daripada kehendak kemahuan tu nak kena ada. Kenapa? Kerana ia boleh membantu kita untuk mengawal kita terutama dalam SOP yang sedang kita alami sekarang ini. Kalau kita tak boleh nak kawal benda begini, maka tak mustahil. Kalau kita cocok dah ramah dah. Kumpulan dewasa kata 77% dah hari ni. Tapi bila kita tak boleh nak kawal SOP ni, kita tak boleh nak masuk ke dalam fasa endemik yang disebutkan tadi oleh Menteri Kesihatan. Kerana kelalaian kita. Ini yang perlu untuk kita ingat sama-sama kita. Supaya bila kita berada dalam norma baru, kita ikutlah norma yang baru dengan SOP yang baik untuk menjamin keselesaan pada semua orang. Supaya kita boleh masuk dalam keadaan kita kata tahu mengawal penyakit ni. Untuk kita nak lari, nak buang penyakit memang tak boleh dah. Dia dah berada dah di dalam persekitaran kita. Cuma kita lah yang boleh elok sekarang ni. Jadi kita masing-masing ini biar menjadi orang yang berhemah deh. Berhemah ni mana walaupun orang lain memandu dia dengan bahaya, walau orang lain tak ada berik pun, walau orang lain tak ada lapu pun, kita ni nak kena elok. Kita janganlah duk lawan tahu dah. Dia jenis berik tak ada. Dia ni jenis hong pun tak ada.
Dia jadi masuk arus lawan arus kita langgar juga. Tu jangan. Kita kena orang berhemah kena lari. Kadang penyakit memang ada, penyakit ni memang degil. Jadi penyakit ni garang, dia tak kira mana dia mari lah. Kita lah yang kena mengelok. Jadi mengelok ini dengan SOP yang kita sebutkan tadi. Moga Allah Ta'ala memberikan panduan dan hidayahnya pada semua kita ni. Supaya menjadi orang yang memberi manfaat pada seluruh orang. Bukan membawa mudarat. Dan menjadikan kita ni bebas daripada wabak ini dengan seminimum mungkin lah. Kalau bolehnya, kalau tak ada sangat memanglah kita kata mustahil lah. Negara-negara yang maju pun tetap ada. Tapi biarlah maksimum tadi jangan berlaku. Biar minimum saja jumlahnya. Keadaan kita berjaya menghidupkan rukun dan damai dan mengurus diri kita ini dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.